أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia yang Allah berikan kepada kita, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita isikan di antara maghrib dan isya ini adalah maghrib dan isya ini satu waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Sayyiduna al-Idrus, al-kunuz kullal kunuz ma bainal maghrib wal isya. Telah berkata Imam Sayyiduna al-Idrus, seorang ulama yang berada di Tarim Hadramaut, dia berkata apa, tuan-tuan dan dirahmati Allah? Harta karun, segala harta karun. Al-kunuz kulla kunuz. Maksudnya bapa segala harta karun adalah di antara maghrib dan isya. Ini kata-kata seorang wali Allah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kita ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah, nak mencari harta karun ni, kalau kita lah, kita akan mencari di tempat-tempat. Mungkin ada galian-galian di tempat yang tertentu, tiba-tiba ada emas, ada harta karun, maka orang berkerumun dekat situ. Cari harta karun, tiba-tiba dah tak ada, cari tempat lain. Oh, jumpa dekat tempat sana, cari lagi. Kita cari di tempat-tempat. Akan tapi para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala mencari harta karun pada waktu-waktu. Ada di antara waktu-waktu sebelum subuh, ada di antara waktu duha. Ini waktu-waktu yang Allah berikan turunnya rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Maka para alim ulama mencari dan mengejar kepada waktu-waktu yang tersebut. Daripada situlah, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita mengikuti para alim ulama dengan menggali dan mencari harta karun itu di antara salah satu waktunya di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan dirahmati Allah mendapatkan harta karun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ya, saya sebenarnya, tuan-tuan, menggantikan Ustaz Syamsuddar yang mana sebelum ini mengajar kepada tuan-tuan tentang, tak silap saya, tentang tajwid ni. Maksudnya tajwid, dan ada sedikit penerangan berkenaan dengan ayat-ayat yang dibacakan hari-hari lah, di mana kalau diturunkan, kalau macam tuan-tuan baca hari tu ayat tu, maka akan penerangan pada ayat tu. Minta maaf kalau salah-salah saya salah, tuan-tuan betulkan ya. Jadi tuan-tuan, jadi saya ni pengganti kepada Ustaz Syamsuddar, cuma mungkin pembawakan saya berbeza sedikitlah dengan Ustaz Syamsuddar. Yang mana saya ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah, lebih kepada nak tumpukan kita ni dengan tadabbur Al-Quran. Nanti saya akan terangkan sikit apa maksud tadabbur. Ada orang keliru, tafsir tadabbur ni macam sama lah, Ustaz. Tafsir tu macam nak menghayati juga, tadabbur ke menghayati juga, mana satu yang... Jadi kita akan membahaskan insya-Allah. Cumanya mungkin saya akan sentuhkan sedikit kalau sekiranya ada perkara-perkara yang baru, mungkin yang perlu ditekankan dalam bahagian tajwid, kita akan tengoklah ya, bagaimana
Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, tajwid ni memang mengulang lah. Kita kalau mad asli berapa banyak mad asli dalam Al-Quran. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, kan banyak kan dalam Al-Quran. Benda tu kalau kita praktikkan, kalau kita dah belajar sekali, kemudian kita praktikkan, itu akan menjadikan kita cekap untuk mengetahui, oh ini mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil. Kalau sekiranya kita selalu menyebut, takut-takut tuan-tuan jemu lah pula. Ya. Nak ni buat mad wajib muttasil ni, tuan-tuan pun dah tahu. Mad asli ni tuan-tuan pun dah pernah dengar banyak kali. Mungkin kalau nak mengulang sekali dua boleh lagi. Ya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, mungkinlah kita akan menumpukan kali ini kepada tadabbur Al-Quran. Boleh tuan-tuan, insya-Allah kita akan mulakan daripada surah yang selalu kita baca, yang ini daripada belakang, surah Duha. Kita akan mula daripada belakang. Tuan-tuan boleh ambil Al-Quran kalau tuan-tuan nak tengoklah. Saya cadangkan ambil yang terjemahan ni, boleh tengok sekali maknanya, ya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, apakah tadabbur dan bagaimanakah pandangan dalam agama kita itu tentang tadabbur Al-Quran? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, sebut dulu pasal tafsir. Tafsir dengan tadabbur ini, tafsir ini salah satu, kalau dikatakan tafsir ini adalah dikatakan sebagai disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu ini berkenaan dengan tafsirul Quran. Fassara yufassiru tafsiran. Ini dia punya wazan dia. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fassara yufassiru, kalau kita terjemahkan ataupun kita bahasakan dalam bahasa Arab, dia bahasa Arab ni dia, Masya Allah tuan-tuan, dia ada perkataan dalam makna perkataan yang lain. Inilah pentingnya, dan sebab apa diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Disebabkan bahasa Arab ini penuh dengan, kaya dengan bahasa. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok, ambil satu contoh, ainun, mata ni tuan-tuan disebutkan ada lebih kurang dalam 30 makna, mata saja. Maksudnya ainun tu saja 30 makna, bukan makna mata saja, tapi digunakan ainun ini dalam perkataan itu, dalam perkataan ini jadi lain makna dia. Nampak kayanya bahasa dan makna bahasa Arab ini. Jadi bila sebut fassara yufassiru tafsiran, adalah maknanya al-ibanah wal idah, ataupun al-idah, terbaiklah al-idah wal ibanah. Yang ini bila kita sebut tafsirul Al-Quran, adalah di dalam tafsir itu dipenuhi dengan galian-galian makna yang tersembunyi, makna-makna yang baharu ataupun makna-makna yang lama, sama ada zahir ataupun sama ada batin. Mendalam tuan-tuan dan rahmat Allah. Tafsir ini bukan semua orang boleh tafsir Al-Quran. Disebutkan oleh para alim ulama, orang yang menafsirkan Al-Quran ini perlu, wajib dalam diri dia ada lebih kurang tuan-tuan, tak boleh, minta maaf, ada sekurang-kurangnya 10 ilmu yang ditekunkan di dalam 10 itu. Antara ilmu akidah, ilmu usulul fiqh, ilmu Al-Quran, termasuk ilmu qiraat. Maka orang-orang yang nak menafsirkan Al-Quran perlukan kepada ilmu-ilmu yang tersebut. Kalau sekiranya ilmu tak cukup, maka tidaklah dia boleh menjadi seorang yang mufassir Al-Quran, kecuali hanya mengikut, ini taklid sahaja kepada tafsir-tafsir selain daripada tafsir yang adalah. Kita tengok tafsir Al-Munir, Dr. Wabah Zuhaili kan. Tafsir yang kita ada, tafsir Hamka, tafsir Jalalain, tafsir Qutubi, macam-macam lagi. Itu semua imam-imam besar tu, yang mana imam-imam itu sudah pun mencapai tahap ilmu dia bukan sekadar bawah-bawah tuan-tuan. Ilmu nahu tu paling tinggi darjatnya, ilmu akidah yang paling tinggi darjatnya, ilmu fiqah yang paling tinggi darjatnya, sehingga mereka boleh melihat pandangan-pandangan melalui ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Bila bertambah ilmu, maka luas lagi dia punya pemandangan dia. Lebih merangkumi segala pemandangan-pemandangan ulama-ulama yang menghafal hadis, yang menghafal Al-Quran lebih-lebih lagi. Jadi itu tafsir. Kalau kita nak baca tafsir,
memang perlukan masa yang lama tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ya. Saya di Yaman dulu tuan-tuan belajar tafsir Al-Jalalain. Itu ambil tuan-tuan 29 30. Itu 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun. Juzuk 29 dengan 30. Tak boleh bayang tuan-tuan kalau yang akhir itu macam mana. Sebab itu para alim ulama ini bukan nak kata saya je tuan-tuan. Saya ni biasa-biasa je, mungkin datang tengok-tengok je lah, tak belajar pun. Ulama-ulama dulu tuan-tuan 10 tahun 20 tahun itulah waktu mereka belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang lama. Kita jangan heran tuan-tuan, orang yang belajar 10 tahun 20 tahun itulah sebenarnya hakikat belajar. Dalam satu kitab menyatakan apa? Malam takun lahu bidayah mukhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah. Barang siapa yang mula-mula dia tidak dimulakan dengan terbakar. Apa maksud terbakar? Tidak bersungguh-sungguh. Bila mula-mula tidak bersungguh-sungguh, maka akhirnya tidak akan bercahaya, tidak akan bersinar. Ini kata-kata salah seorang para alim ulama, dia mengatakan sebegitu. Jadi itulah para alim ulama yang nak mempelajari ataupun yang nak menjadi seorang mufassir Al-Quran. Itu sebagai tafsir. Yang kedua, apa maksud tadabbur dan apakah perbezaan di antara tadabbur dengan tafsir? Jadi para ulama mensyarahkan pula tentang tadabbur. Tadabbur ini maksudnya adalah at-ta'ammul bid-diqqah. Yakni pemahaman yang diteliti dan ditelusuri secara mendalam. Maksudnya apa tuan-tuan dan dirahmati Allah? Tadabbur ni adalah salah satu sebenarnya aktiviti ataupun salah satu perbuatan yang kita lakukan apabila kita membaca Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran. Daripada situlah tuan-tuan terbitnya rasa insaf, terbitnya rasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tadabbur kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali menanyakan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah. Apa dia tuan-tuan? Adakah kamu tak nak tadabbur Al-Quran, wahai manusia, wahai hamba-Ku? Kamu ni tak nak tadabbur ke Al-Quran? Kenapa Allah kata tadabbur? Bila kita tak tadabbur tuan-tuan, apa yang berlaku ni? Jawapan dia apa dia? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu ni telah tertutup daripada hidayah Allah. Jadi itulah jawapannya bagi mereka yang tidak nak ataupun tidaklah inginkan kepada tadabbur, hanya sekadar membaca siang pagi, siang malam membaca. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan dan dirahmati Allah, Ustaz, kenapa baca je bukan ke dapat pahala? Memang betul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena baca balik bagaimana hadis-hadis yang lain menyebutkan bagaimana tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Rasulullah apa dia? Ada satu kaum nanti di akhir zaman yang mana mereka ni membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran, wa fi riwayah, dalam riwayat yujawwidunahu, mereka bahkan mentajwidkan pula Al-Quran, walakin la yujawiz hanajirahum, kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada di antara kaum-kaum yang akan datang selepas daripada kamu ini, mereka membaca Al-Quran, mereka solat, mereka bayar zakat, mereka macam-macam tuan-tuan dia buat. Bukan sahaja baca Al-Quran, bahkan macam-macam amalan yang lain. Akan tapi amalan-amalan itu hanya sekadar zahir sahaja. Baca Al-Quran tapi tak sampai masuk dalam hati, maksudnya tak sampai tadabbur mereka. Baca hanya sekadar luaran sahaja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya aku diberikan waktu ataupun aku ditakdirkan berjumpa dengan mereka, maka aku akan perangi mereka, kata Rasulullah. Masya Allah tuan-tuan, syadid, begitu keras apa amaran Rasulullah kepada orang-orang yang hanya membaca tapi tidak sampai kepada hati mereka tentang bagaimanakah kita nak menghayati kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, orang yang mufassir sudah pasti dia akan mentadabbur Al-Quran. Tapi kalau orang yang tadabbur bukanlah orang yang mufassir, dia hanya menghayati dan mendalami apa sahaja luaran-luaran yang dipaham daripada Al-Quran dengan mengikuti metode ataupun cara-cara yang betul daripada tafsir-tafsir yang masyhur. Sebab itu kalau kita nak memahami Al-Quran, perlukan pula kepada tafsir yang masyhur, tafsir yang betul dan baiklah. Sama ada daripada terjemahan sendiri, yang ini terjemahannya sekadar zahir, ataupun tafsir yang ini sekadar dia lebih mendalam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita pada malam ini mula, ataupun tuan-tuan mungkin dah mula lebih awal, cuba kita buat sekadar orang kata apa, masuk ke dalam majlis antara maghrib dan isyak ini, untuk kita sama-sama kita semua. Kalau mungkin ada yang tak pernah lagi tadabbur, boleh masuk tadabbur kat sini. Mula-mula sikit, yang pernah pun tadabbur sebelum ni pun teruskan juga. Ya, itu perkara yang baik. Menghidupkan hati kita dengan tadabbur Al-Quran. Dabbara yudabbiru tadabburan. Kata tadabbara yudabbiru tadabburan. Dan mengikuti, kalau kita tengok pada nahu pula tuan-tuan, nahu kalau dalam bahasa Arab kan nahu, bila disebutkan fa'ala, ain fa'ilnya itu ada dua, disabdukan tengah-tengah itu, kan? Tadabbara, nampak? Tafa'ala, ain fa'ilnya itu diberikan dua, maksudnya ada dua, ada sabdu dekat situ. Dia membawa kepada makna litaksir. Apa maksud litaksir? Adalah seringkali perbuatan itu diulang-ulang. Bila maksud tadabbara, tafa'ala, sekali saja perbuatan itu mungkin dilakukan. Tapi kalau disebutkan tadabbara, maka perbuatan itu perlulah diulang-ulang. Ini maksudnya tadabbara. Dia membawa kepada maksud itu. Ada maksud-maksud yang lain, tapi salah satunya litaksir, kerana perbuatan itu perlulah melakukan lebih daripada 3 kali, bahkan selalunya sering diulang-ulang. Sebab itu perbuatan tadabbara ini diulang-ulang, bahkan daripada Nabi SAW. Kita boleh contohi tuan-tuan bagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW apabila selalu satu hari itu membaca, tuan-tuan bayangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam solatnya membaca surah Al-Fatihah. Bila akad takbir Allahu Akbar, maka sampai pada waktu itu satu hal kepada Rasulullah SAW dalam membaca Al-Fatihah, bermula dengan surah Al-Fatihah ini dengan membaca basmalah. Bila Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sampai pada waktu itu makna-makna yang mendalam tuan-tuan. Bila sampai makna-makna yang mendalam, yang menghayati, menusuk kalbu Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengulangi perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga diriwayatkan tuan-tuan Rasulullah mengulangi Bismillahirrahmanirrahim sehingga 20 kali. Ini menandakan Rasulullah SAW seorang yang suka mentadabbur Al-Quran. Diriwayatkan pula Sayyidina Umar Al-Khattab, berapa kali Sayyidina Umar tuan-tuan menjadi imam dalam salatnya, wa yaqra'ul Quran wa huwa fi shalah wa yughma alaihi wa huwa fi shalah. Diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab ni berapa kali di dalam solat dia membaca Al-Quran, kemudian dia pingsan disebabkan ayat-ayat yang dibaca, disebabkan tadabbur lah tuan-tuan. Maka kalaulah tidak mentadabbur Al-Quran, maka akan datang tak tuan-tuan perkataan, ataupun akan datang tak perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan risau kepada diri kita ini. Berapa ramai orang tinggalkan tadabbur disebabkan apa? Al-Quran ini zaman Rasulullah aja. Al-Quran ini ada ayat-ayat yang turunkan untuk kafir Quraisy sahaja. Ini orang-orang yang jauh daripada tadabbur. Bahkan orang yang mentadabbur Al-Quran itu, sekiranya ayat itu walaupun untuk orang-orang kafir, dia akan merasakan ayat itu seakan-akan ke arah diri dia tuan-tuan. Dialah mukhatab kepada ayat itu. Walaupun ayat itu untuk syaitan, untuk orang-orang munafik, dia akan merasakan ayat itu seakan-akan untuk dia tuan-tuan. Maka dia membaca Al-Quran, semuanya dia akan menjadikan diri dia semakin baik. Itulah sehakikat seorang yang memegang Al-Quran, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan sesat sampai bila-bila. Inilah
Antara ciri-ciri orang yang memegang Al-Quran bukan sekadar baca zahir saja, akan tapi tadabbur, memegang tafsir itu dengan makna yang betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu masuk tadabbur. Ini satu aktiviti yang kita lakukan, bukanlah ia sebagai disiplin ilmu, bukan sebagai disiplin ilmu. Tadabbur dengan tafsir ini berbeza. Tafsir ini satu disiplin ilmu yang kita belajar, kita perlu mentelaah dengan guru ataupun buka kitab dengan ustaz-ustaz. Akan tapi tadabbur makna ini tidak perlu, itu datang daripada diri kita sendiri. Memahami makna-makna yang sesuai dengan apa yang kita tahu. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ustaz saya tak faham bahasa Arab. Dah tuan-tuan faham bahasa apa? Mana yang kita faham tuan-tuan, kita cuba untuk hayati maknanya. Jangan sampai kita cuba nak bahasa Arab dulu baru kita nak faham. Ini silap kita tuan-tuan. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, ada perkataan-perkataan yang kita sendiri dah faham. Macam apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita dilalukan oleh hati kita ini perkataan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka lalukan pula makna-makna daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Daripada situ tuan-tuan terlahirlah tadabbur. Tadabbur ni dia mengeluarkan perasaan-perasaan ataupun orang kata apa, satu perasaan yang merasuk kalbu kita ini untuk mendalami, untuk menyatu. Macam mana cakap tuan-tuan dan rahmati Allah, lebih kurang begitulah. Maksudnya seakan-akan kita ni sedaging dengan Al-Quran. Satu daging dengan Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran keluarkan ayat-ayat sedih, maka kita pun merasa sedih. Al-Quran memberi amaran untuk takut kepada neraka, untuk takut kepada Allah, maka hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat tadabbur. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, mungkin kita akan mula sedikit berkenaan dengan surah Ad-Duha ini pada malam inilah tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sebelum kita nak mula kepada surah Ad-Duha, saya nak ajak tuan-tuan untuk baca sama-sama dengan saya, boleh? Saya ingat macam itulah. Bila kita nak mulakan surah, kita baca sama-sama. Mungkin kita akan bahas kalau sekiranya ada apa tajwid-tajwid yang kita jarang nampak, jarang dengar, maka kita akan bahas insya-Allah tuan-tuan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
وأما بنعمة ربك فحدث. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Duha. Surah Ad-Duha ini mengandungi 11 ayat, ya, diturunkan di Mekah. Untuk berkaitan dengan tajwid yang kita baca, kalau kita tengok tuan-tuan tengok dekat surah Ad-Duha ini, kalau daripada mula itu wad-duha wal-laili idza saja, kebanyakannya menyentuh berkenaan dengan mad asli kebanyakannya, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kat situ. Jadi semuanya balik kepada mad asli kat situ. Cuma makhraj mungkin kita perlu perbetulkan. Kadang-kadang tu ada yang kita baca, kita baca huruf yang bukan iqlab tapi kita iqlabkan. Itu silap lah. Kadang-kadang tu benda tidaklah membatalkan solat, akan tapi ada kerosakan yang berlaku dalam solat kita. Bukan solat kita tu bagus dah, tapi perbuatan bacaan kita tu kadang-kadang tu merosakkan bacaan pula, ya. Jadi sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang kata Rasulullah dalam Al-Quran apa dia? Warattilil Qur'ana tartila, membaca dengan seperti mana yang diturunkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi. Banyak-banyak macam-macam lah cara yang boleh kita pegang sekarang ni. Riwayat Hafs an Asim, itulah kita baca. Ada macam-macam riwayat yang dibaca. Kalau sekiranya nak dibaca dengan riwayat yang lain, kalau kita pernah dengar sebelum ni wadduha kan, yang sangat-sangat tu, maka perlulah dengan tata tertib caranya juga. Jangan kita wadduha sini walaili iza saja pula. Perlukan dengan tertibnya. Kalau dah baca dengan tu, perlu pula ikut syarat-syarat dia apa. Perlukan ada syarat-syarat dia. Jadi kalau kita sendiri riwayat Hafs an Asim gitu, walal akhiratu khairul laka minal ula kan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dha tu kan ada panjang macam tu kalau sambung lah. Kalau sambung kita panjangkan sebab bertemu dengan alif, dia jadi mad jaiz munfasil kat situ. Fatarda. Saya selalu kalau suka kat sini saya baca panjangkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa kan. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini selalu yang kita baca. Yang sa'ila ni pun mad wajib muttasil. Selalu kita baca 4 ataupun 5 panjangnya. Fa ammal yatima fala taqhar wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian itu selalu yang kita sentuh-sentuhlah tuan-tuan, panjang pendek tu ikut pada kiraan-kiraan yang betul. Maksudnya bila panjang 2 jadikan begitu. Ini pun tuan-tuan tahu rasanya. Jadikan iramanya belakangnya tu sama je. Bila sama bacaan, bila kita tengok kalau kita pernah belajar sebelum ni, ada buku tajwid tu, dia akan membahagikan bacaan kita kepada 3. Satu dinamakan tartil. Tartil ini bacaan, mungkin satu bacaan yang terbaik ataupun dinamakan bacaan yang slow, lambat. Satu persatu. Wadduha wal laili idza saja, gitu tartil. Tartil ni tak adalah baca dalam solat. Selalunya solat digunakan tadwir ataupun hadar. Dia baca laju. Hadar ni selalunya laju lah, macam orang yang hafal Al-Quran tu kan, nak mengulang dia laju kan. Jadi bila laju, maka dua harakat laju dengan 2 harakat pelan dia lain. 2 harakat pelan, 2 harakat laju, dia laju sikit. Kiraan dia tu berbeza lah. Jadi tuan-tuan kena tengok dekat situ, pembacaan kita tu laju macam mana.
Bila tadwir tu sedang-sedang, di antara laju tak ada, pelan pun tak. Macam kita baca dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan tadwir tu. Maka bila ikut tadwir, bacaan, pergerakan, orang kata apa, nak mengira harakat-harakat itu pun sedang-sedang saja. Jangan terlalu, tak cukup dua harakat ni, macam mana kita mengira tu, kita kena tengok. Itu salah satu yang kita nak tekankanlah, tuan-tuan dan rahmati Allah, harakat dan juga makhraj yang tuan-tuan perlu tekankan dekat situ. Kemudian apakah yang kita boleh ambil faedah ataupun tadabbur daripada surah Duha ni? Sebenarnya tak cukup masa kita ni. Mungkin kita akan sambung, cuma saya nak sentuh sikit apakah sebenarnya sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha ini. Kalaupun kita tak sempat nak habiskan hari, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dapatlah apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan ni berkenaan dengan surah Ad-Duha ini, tuan-tuan. Sebelumnya telah diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa surah, ada lebih kurang dalam 10 surah telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah perantaraan Jibril. Maka selepas turunnya 10 surah ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mungkin mentakdirkan untuk memberikan wahyu ataupun menjadikan perkara ini sehingga turunnya surah Ad-Duha ini. Sebab apa surah Ad-Duha ini turun? Nak bagi tahu yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada dengan Rasulullah. Ini sebab turun surah Ad-Duha ini, nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu yang Allah Subhanahu wa taala takkan tinggalkan orang yang dia sayang. Takkan tinggalkan orang yang berjuang ke atas nama agama Allah. Begitu juga kita, tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila kita tahu benda tu, maka kita akan rasa tidak akan ketinggalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasalah macam mana pun orang tinggalkan kita, orang pergi daripada kita, maka kita akan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul akan berada dengan orang-orang yang munkasiratul qulub. Kata Allah, ana inda munkasiratul qulub, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku ni berada bersama-sama dengan hamba yang di mana hamba itu hancur hati dia. Hancur hati dia kenapa? Di dalam menjalani kehidupan dalam dunia, mungkin dia terasa hancur, dia terasa dikhianati, dia terasa dizalimi dan sebagainya. Ana inda munkasiratil qulub, aku sentiasa bersama dengan hamba-hambaku yang sebegini, yang terasa dikebelakangkan, dizalimi dan sebagainya. Maka Allah lah, tuan-tuan, jalan yang paling terakhir sekali. Sebab itulah, tuan-tuan dan dirahmati Allah, siapa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Kita ni sebenarnya dalam dunia kita ni mencari rida manusia kebanyakan daripada rida Allah. Kebanyakannya lah. Banyak kita ni nak menunjukkan yang kita ni nakkan rida manusia. Bahkan akhir-akhir ni sekali, rida Allah juga yang kita nak. Rida manusia tak dapat, tuan-tuan. Apa yang kita nakkan manusia tu suka kepada kita tu, akhirnya tak dapat juga. Lah kita nak kembali juga kepada Allah, kerana Allah lah satu-satunya pintu yang terbuka. Sampai bila-bila, tuan-tuan, Allah membuka pintunya untuk hambanya. Ini salah satu penghayatan yang kita boleh ambil daripada surah Ad-Duha, kerana pada waktu itu wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun selama lebih kurang, ada banyak macam-macam riwayat. Disebutkan 3 hari, ada disebutkan seminggu, 2 minggu, ada yang paling lama menyebutkan 6 bulan. 6 bulan tak turun wahyu. Maka orang-orang musyrikin Quraisy selalunya dengar Rasulullah SAW ni baca ayat-ayat yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan. Bila Allah turunkan wahyu, Nabi sampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy, kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah tak baca apa pun ayat. Maka musyrikin Quraisy pun ejek-ejek Nabi. Allah dah tinggalkan kau ke? Nampak, tuan-tuan? Daripada situ, tuan-tuan, Rasulullah SAW ni, bukan zaman kita ni, tuan-tuan. Kita ni diherdik, kita ni dihina. Zaman-zaman Rasulullah pun dah mula bagaimana Rasulullah menahan ni telinga ni, dengar caci maki orang ni. Allah tak bagi wahyu ke? Nampak, tuan-tuan? Dia perli. Dah habis modal ke? Nampak? Ini orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW risau. Menimbulkan kerisauan Rasulullah itu. Maka setelah lama tak turun wahyu, maka Allah turunkan
Allah kata apa dekat sini? Ini saya ringkaskan, kemudian nanti akan datang kita akan syarahkan lebih detail dan tadabbur lebih detail berkenaan dengan surah Duha ini. Wadduha wal-laili idza saja. Dekat sini Rasulullah kata apa? Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ni tidak akan, kalau kat sini tuan-tuan kata apa? Kalau tuan-tuan baca Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidaklah benci pula kepada engkau wahai Muhammad bagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Ini bila kita baca tuan-tuan surah Ad-Duha ini, kita mengingati kepada peristiwa itu bahawa Rasulullah ini tidak pernah pun ditinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari secara zahirnya nampak tak turun wahyu, Allah tak sayang aku ke? Allah tinggalkan aku ke begitu saja? Seakan-akan kaum musyrikin ni kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad agama Islam dan buatlah apa yang kau suka. Aku dah malas nak. Seakan-akan begitu tuan-tuan. Allah seakan-akan macam meninggalkan. Allah tak turunkan wahyu ke? Dah malas dah nak menegakkan agama Islam. Sekali-kali tidak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitulah yang disebutkan oleh para anbiya sebelumnya. Seperti mana Nabi Musa. Tuan-tuan masih ingat lagi bagaimana Nabi Musa sebila sampai ke Laut Merah? Disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bila sampai dekat dalam Laut Merah ni tuan-tuan, dekat Laut Merah ni tak ada dah jalan yang lain. Mati tuan-tuan, kat situ mati akal, tak tahu nak buat apa, nak berenang takut menemas, mati. Maka kata ashabu Musa, kaum-kaum Nabi Musa, habislah Nabi Musa, habislah, kita tak ada jalan dah, habislah kita akan kena tangkap. Tuan-tuan tengok apa yang Nabi Musa kata. Qala kalla, kata Nabi Musa, tidak sekali-kali. Disebabkan gantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah ni bersama aku, dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepada aku jalan keluar. Maka Allah berikan dia wahyu. Maka Nabi Musa ketukkan Laut Merah itu terbelah menjadi 12. Lalulah kaum-kaum Nabi Musa selamat tuan-tuan. Ini yang kita nak kena belajar. Ini permulaan mukadimahnya adalah kita baca je surah Duha. Apa yang kita kena ingat adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tinggal ke Rasulullah selama-lamanya. Bahkan Allah berikan apa yang Rasulullah rida, yang ini rida kepada umat dia, tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Itulah rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa besarnya tuan-tuan dan dirahmati Allah pengorbanan yang Rasulullah buat kepada kita, walaupun kita belum lagi dilahirkan tuan-tuan, tapi pengorbanan sudah ada. Allah Subhanahu Wa Taala dah ceritakan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepada engkau sampailah engkau redha wahai Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izan la arda wahidan min ummati yadkhulun nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ridha ya Allah seorang umat aku masuk ke dalam neraka. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita tinggalkan selawat kepada Rasulullah. Ini pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini tadabbur ni nama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tadabbur begini tuan-tuan, insya-Allah ini Al-Quran akan masuk ke dalam kita. Menjadi hujah untuk kita ini Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mungkin waktu buku berapa masuk? 40 lagi 5 minit. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini dua je, dua je tuan-tuan. Hujatun laka wa hujatun alaika, dua. Hujah untuk engkau dan hujah ke atas. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh lari mana tuan-tuan. Hujah ke atas kita tak boleh lari mana. Diceritakan dalam satu hadis, kalau tuan-tuan baca, hadisnya panjang lah berkenaan dengan hari akhirat. Allah SWT bangkitkan setiap manusia. Maka bila dibangkitkan setiap manusia dan dibangkitkan sekali Al-Quran yang berada bersama dengan manusia itu, tidak disebutkan manusia itu hafal Al-Quran ataupun tidak, akan tapi di dalam kehidupan dia sebut selalu dengan Al-Quran. Ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila disebutkan begitu, Allah Subhanahu Wa Taala menghujah mereka. Menghujah ini menanyakan kepada mereka tentang nikmat, tentang apa-apa yang dilakukan di dalam dunia. Maka yang membalas hujah itu adalah Al-Quran. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, dia ini telah memberikan haknya kepada dan memberikan aku hak-hak aku.
Ya Allah, aku akan bersaksi kepada mereka, dia ini seorang hamba yang sentiasa mendengar tentang aku dan mentaati apa yang engkau suruhkan di dalam aku dan meninggalkan segala larangan-larangan di dalam. Inilah tuan-tuan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi orang yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sebab itu tuan-tuan, tentang Al-Quran ni dah berapa kali kita dengar dalam Ramadan yang lepas, ya. Ustaz-ustaz pun dah banyak kali menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Akan tapi bagaimanakah kita selepas daripada Ramadan? Adakah kita cuba untuk membelik-beliknya juga? Adakah secara secara sukarela ataupun secara paksaan? Bagi saya ada juga secara paksaan. Bagaimana tuan-tuan? Paksaan sama ada dia itu harus mengulang. Kalau tak mengulang, lupa. Tak nak kena mengulang. Dah baca Al-Quran jugalah. Terpaksa. Nampak tuan-tuan? Ada yang terpaksa ini memaksa nafsu syahwat dia untuk berlawan nafsu syahwat dia ni untuk baca Al-Quran. Dia lawan juga. Nantilah baca Al-Quran ni, semuka nanti esok lah. Tak. Kadang-kadang benda yang tangguh ni takkan jadi pula. Kadang kata esok, tapi esok dah lupa dah. Alamak. Kan kadang-kadang kan. Benda yang ditangguh ni, kata para alim ulama', bila benda yang ditangguh, jangan engkau tunggu esok. Buatlah sekarang. Buatlah waktu itu juga, kerana benda yang ditangguh belum tentu jadi. Bahkan benda yang dilakukan itu akan sudah pasti akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil kita tadabbur, sambil itu kita menyemak bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Walaupun kita baca juzuk 30 je ustaz, akan tapi tadabbur kita itu yang penting. Bagaimana kita menghayati Al-Quran, sampai akan menjadikan Al-Quran itu manis dalam kehidupan kita, seperti mana seorang ulama, Habib Al-Jamalulail, Abi Hasan Jamalulail, dia membaca Al-Quran tuan-tuan, dalam masa yang sama bila dia baca Al-Quran, madu lalu dekat dalam tekak dia, seakan-akan begitu dia rasa. Sampaikan tuan-tuan, dia rasa segan nak baca Al-Quran tengah-tengah waktu puasa, sebab dia kata ada rasa madu dekat sini, takut terbatal pula. Begitulah kekuatan mereka dalam baca Al-Quran. Tapi malam, Masya Allah, berapa juzuk menghatamkan Al-Quran, berapa khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, hatta dalam bulan-bulan yang lain pun. Ulama-ulama ni dengan Al-Quran tidak boleh nak berpisah. Begitu juga kita tuan-tuan, kita cuba untuk hidupkan supaya apa, kita jadi golongan orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Di akhir zaman ini tidak akan sesat selama-lamanya bagi siapa yang berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan Sunnah. Tidaklah masuk ke dalam kontroversi-kontroversi yang sekarang tuan-tuan, saya pening dah. Dan dekat dalam Facebook tu pun Masya Allah, macam-macam. Ada yang betul, ada yang salah, kita tak boleh nak kata. Fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi lah kita pegang dengan Al-Quran juga. Baca surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, untuk menghindari fitnah-fitnah itu dalam Al-Quran juga yang menyelamatkan kita. Macam-macam lah tuan-tuan, ya. Al-Quran ni macam-macam. Dia punya ilmu dia bukan saja ilmu satu ilmu je dalam Al-Quran ni. Penuh dengan ilmu yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung tadabbur kita pada bulan yang akan datang berkenaan dengan surah Duha. Mungkin kalau kita boleh masuk surah Al-Insyirah ni pun, insyaAllah lah kita akan masuk pada bulan hadapan, insyaAllah. Kita sekali lalu je lah, macam tu lah tuan-tuan. Tadabbur ini kita nak mengambil pengajaran daripada apa yang kita faham. Contohnya yang kita baca tadi tu surah Duha. Apa sebab Duha ni diturunkan? Sebab Allah SWT nak beritahu Allah ni tidak akan tinggalkan Rasulullah. Dan kita juga kita mengambil pengajaran bahawa Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang bertakwa dan beriman. Itu pengajaran kita. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya tuan-tuan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.